Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد وقال صلى الله وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال شافعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Zul Subhi, pegawai terus jawab khas, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma alhamdulillah summa alhamdulillah, pada tengah hari ini 17 Rajab 1441 Hijriah bersamaan 12 Mac 2020 kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita Fadil Ustaz Ahmad Nazmi Muhammad. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz yang memimpin solat fardu zuhur berjemaah, yang membantu memimpin solat fardu zuhur berjemaah, dan kupasan kitab Iqdul Jawharith Thamin fi Arba'ina Hadithan min ahadits Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga dikenali sebagai Al-Arabun Al-Ajluniyah wa hiya sanadun li kutubi sunnatin nabawiyyah, yang sunnah al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Ajluni rahimahullah taala, sampai kepada kitab yang berikutnya Al-Kitab As-Sabi' wa Thalathun, kitab yang ke-37, ya, hadis yang dipetik oleh penulis kitab ini dari kitab Al-Hilyah di Abi Nu'aim rahimahullah ta'ala. Yang nama kitabnya Al-Hilyah, yang dikarang disusun oleh Abi Nu'aim rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Abu Nu'aim Ahmad
ibni Abdullah al-Asbahani. Berkata al-Imam. Berkata al-Imam. Jadi al-Imam ni kita dah bincang sebelum ini. Dia dalam beberapa hadis yang lepas berkata al-Hafiz. Jadi kita dah terangkan siapa dia itu al-Hafiz. Kini qala al-Imam. Jadi dalam ilmu hadis, al-Imam lebih tinggi kedudukannya daripada al-Hafiz. Al-Imam ni macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud. Yang ni memang lebih tinggi kedudukannya berbanding al-Hafiz. Al-Hafiz ni memang tinggi dalam kalangan ulama hadis, mereka ni tertinggi. Tetapi al-Imam itu lebih tinggi, kerana al-Imam itu selain daripada kepakarannya dalam bidangnya, iaitu bidang hadis, dia ada kepakaran dalam bidang-bidang pengajian Islam yang lain, bidang fiqh, bidang Quran. Dia kepakaran dalam bidang-bidang lain, tetapi kepakarannya yang dikenali, yang masyhur dalam bidang hadis. Abu Nuaim ni adalah gelaran ataupun kunyah. Gelaran ataupun kunyah. Dalam bahasa Arab disebut kunyah, gelaran. Abu Nuaim, macam Abu Hurairah itu kunyah, Abu Musa itu kunyah, Abu Nuaim itu kunyah, bapa kepada Nuaim. Siapakah dia Nuaim? Kemungkinan anaknya. Jadi Abu Nuaim, nama sebenar dia ialah Ahmad ibni Abdullah. Itu nama betul dia. Nama betul dia Ahmad ibni Abdullah. Itu nama betul dia. Nama sebenar dia. Orang Melayu pun macam tu juga. Dalam IC namanya Idris. Di kampung dikenali sebagai Saleh. Tanya orang kampung, menganga orang. Orang kampung ternganga. Kan? Idris mana? Bila diterangkan, oh di sini dia tak panggil diri, dia panggil Saleh. Kata, yang itulah pakcik. Kata, di manakah rumahnya pakcik? Rumahnya di tepi masjid, di belakang masjid, di depannya minimarket. Itu nombor 50% satu. Jadi orang kita banyak juga mengambil kebiasaan orang Arab. Begitu juga orang Jawa pun serupa tak? Kadang-kadang orang Jawa mereka ada nama kedua. Nama dalam surat beranak, dalam IC, kad pengenalan, nama betul lah. Tapi di kampung dia tak panggil nama tu. Dia ada nama dia. Tawok ke, Econg ke, dia ada nama kedua. Cunong ke, itu orang Jawa kan. Sebenarnya mereka, kita orang Melayu dan orang Jawa ini mengambil kebiasaan orang Arab. Terkadang-kadang nama Abu Nuaim itulah yang lebih dikenali. Macam ni lah Abu Nuaim. Dalam kalau kita dengar orang baca hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Inilah orang ni, Ahmad bin Abdullah al-Asbahani. Nama dia Ahmad bin Abdullah al-Asbahani. Asbahani ini ialah nisbah. Nisbah disandarkan kepada tempat asal, iaitu Asbahan. Asbahan ni duduknya di negara Iran sekarang. Dikatakan dalam hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, akan ada golongan Yahudi yang besar, dikatakan berpuluh-puluh ribu, berasal dari Asbahan. Wallahu a'lam. Dan
golongan Yahudi berpuluh ribu Asbahan ini akan menyokong tentera menjadi sebagai dari tentera Dajjal. Itu adalah hadis-hadis. Hadis peristiwa akhir zaman. Akan ada apabila Dajjal menzahirkan diri dia, akan ada berpuluh ribu orang Yahudi Asbahan menjadi tentera Dajjal. Jadi Asbahan ni satu kota di negara Iran sekarang. Asbahan dinamakan sebatang jalan di Kuala Lumpur Jalan Asbahan. namanya. Asbahan ni sebut nama Arab. Asbahan, nama dia Isfahan. Berdekatan dengan Sohor, Jalan Isfahan. Sebagai lambang persahabatan negara kita dengan negara Republik Islam Iran. Dinamakan satu jalan di Kuala Lumpur dengan nama kota di Iran. Di sana pun, di Iran ada satu di sana dikatakan ada satu jalan namanya Jalan Kuala Lumpur. Wallahu a'lam. Jadi Abu Nuaim ini, Imam Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahan dalam kitabnya memuatkan sebuah hadis dengan sanad ni yang sampai kepada seorang namanya Amru ibnul Jamuh. Yaqul, beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah SAW. Amru bin Jamuh ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya hadis ini ialah hadis qudsi. Hadis qudsi. Ianya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Al-Quran. Tapi apakah beza hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi bukan mukjizat. Al-Quran ialah mukjizat. Itulah beza dia. Yang paling asas yang kita boleh faham. Hadis qudsi pun wahyu Allah. Al-Quran pun wahyu Allah. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat. Bila dibaca, al-muta'abbad bitilawatihi, bila dibaca ada pahala, satu huruf 10 pahala. Tak berapa lama lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itulah kita adakan tadarus Al-Quran di surau ini selepas sembahyang fardu zuhur kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan yang biasa ikut tadarus di tempat tuan-tuan, ikutlah juga tadarus di sini untuk meramaikan. Dan tadarus kita di sini pun tidak seperti mana tadarus di surau-surau, di masjid-masjid, surau-surau tempat tuan-tuan. Berbeza. Kalau tadarus di tempat masjid surau tuan-tuan, sampai habislah kena duduk dalam halaqah tu, dalam kumpulan, sampai sudah tak boleh nak beritahu. Kata saya minta diri dulu, ada kerja. Orang akan memandang-mandang sesama sendiri dan memandang tuan-tuan. Malam pun ada kerja. Kita boleh, kita siang malam kerja 24 jam. Tapi di sini bila tadarus, kita bagi ruang. Dah baca sekali atau dua. Kalau nak ambil, nak mohon diri, ada tugas lain, boleh pergi. Yang pastinya ustaz-ustaz akan menunggu, insya-Allah sampailah ke akhir sesi tadarus. Kamilah yang akan menunggu dan meramaikan tu. Tapi tuan-tuan puan yang lain boleh dah baca ataupun datang lambat pun tak apa. Ada kerja tak sempat nak sembahyang zuhur sama, datanglah, tak apa. Pukul 3 pun kalau ada lagi, datanglah, insya-Allah boleh masuk baca, dikira kehadiran.
kehadiran. Kalau kehadiran cukup, insya-Allah duit raya menanti. Tapi bukan kita nak duit raya tu, tak. Kita baca Quran kerana nakkan pahala. Tak banyak mana pun duit raya tu kalau dibandingkan dengan pahala yang kita dapat kerana membaca Al-Quran tu. Jadi itu beza Al-Quran dengan hadis kursi. Kursi baca banyak mana pun pahala umum saja. Tidak ada ganda, tidak ada kiraan khusus. Pahala umum tu maknanya pahala beribadah. Kita baca macam kita berzikir lah macam tu. Kan pahalanya umum. Baca ayat kursi pun pahalanya umum saja. Pahala ibadah umum, tidak ada pahala yang khusus seperti mana membaca Al-Quran. Namun hadis kursi tetap juga wahyu dari Allah SWT. Sebab itulah Nabi menyebut qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT. Apakah firman Allah SWT dalam hadis kursi ini? Inna awliyai min ibadi. Ini dia tuan-tuan. Sesungguhnya wali-wali daripada kalangan hamba-Ku. Jadi susunan ayat itu pun tidak bersifat mu'jiz. Dia bukan susunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran ni dari Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab disebut Al-Munazzal ala Rasulina Sayyidina Muhammad SAW biwasitati Jibril alaihissalam. Maknanya kitab Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW dengan perantaraan Jibril. Jibril jadi penyampai pada Nabi SAW. Nabi baca, itulah dia Al-Quran. Pada para sahabat, itulah dia Al-Quran. Kan? Tetapi di kursi, kata ulama-ulama bidang usuluddin, bidang ilmu Quran, ilmu hadis, hadis kursi ini dia datang kepada Nabi SAW banyak melalui mimpi. Tapi mimpi Nabi bukan macam mimpi kita, tuan-tuan. Mimpi Nabi ni ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi Nabi ialah mimpi yang benar. Wahyu dari Allah SWT. Kita ni mimpi tak tahulah, tengok keadaan. Kata ulama-ulama, kalau kita mimpi itu pada sepertiga malam yang akhir, contoh jaga-jaga, kita mimpi jaga-jaga pukul 5 pagi, kemungkinan mimpi itu mimpi yang benar, ada petunjuk. Tapi kalau mimpi lepas sembahyang subuh, tak ada lah tu. Lepas sembahyang subuh tidur, jaga-jaga pukul 9 pagi mimpi, tu tak ada lah tu. Tu mainan tidur tu. Lagi-lagi yang perempuan, dah umur 70, 80, mimpi lagi kena kejar, kena beli pula. Tu tak betul lah tu. Ustaz ajak di sebuah kampung, tanya ustaz, saya mimpi. Ya wak, so mimpi apa? Saya mimpi kena kejar ular. Ular tu nak kejar saya, nak beli saya. Apakah maksudnya ustaz? Kita tahulah, biasa kalau perempuan kena kejar, kena beli ular ni tanda dah dekat nak dapat jodoh. Suami ada lagi. Betul ke mimpi tu? Tak betul lah. Main nanti tidur saja. Tapi kalau dia tu dah lama menjanda, tak tahu lah. Mungkin juga ada Pak Haji di kampung yang duda kenal dengan dia, nak kahwin, ajak kahwin. Tak apa, ada kawan pergi masjid, ada kawan minum sarapan, makan tengah hari, makan malam sekali. Kan? Orang lelaki ni macam tu tuan. Dia kalau dah lama, dia dah biasa berdua, biasa bersiap segala-galanya, dia tak boleh hidup seorang. Macam ada satu pengetua sekolah saya kenal, arwah isteri dia tak kerja. Memang tuan, daripada kepala sampai kaki isteri siapkan. Tak pernah dia buat. Memang
Bila nak pakai baju, capai je. Tak pernah pegang iron pun. Masa kahwin lah, bujang dulu mungkin lah. Dah isteri tu tak pernah nak pegang iron, pegang striker tu tak pernah dah. Semua isteri buat. Bila isteri sakit, operate, ada komplikasi, meninggal. Bila dia pergi sekolah lepas cuti kematian isteri tu, dia pergi sekolah. Cikgu sekolah tak kenal dia. Tak kenal dia. Ini ke pengetua kita. Sebab keadaannya dah berubah 360 darjah. Dulu smart dengan tie, dengan baju said, memang handsome. Lagi handsome daripada Tuan Subhi. Kalau Tuan Subhi rasa Tuan Subhi saya lah pegawai paling handsome, dia fikir ni ada lagi orang handsome. Betul, handsome. Tapi bila jadi macam tu, terkejut cikgu sekolah. Cikgu tengok, ni ke pengetua kita, lain rupa. Tak lama akhirnya kahwin baru. Ada jenis macam tu. Balik pada mimpi tadi, maknanya kalau begitu keadaan dia, mungkinlah jodoh dia dekat tu. Tapi kalau suami ada lagi mimpi macam tu mengarut lah. Kita pun nak takbir mimpi pun kena tanya-tanya juga. Jadi balik pada diskusi ni, banyak Nabi dapat wahyu Allah melalui mimpi. Maka Nabi cerita besok pada para sahabat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna awliyai min ibadi, sesungguhnya wali-wali daripada kalangan hamba-Ku, wa ahibbai min khalqi, dan kekasih-kekasih daripada kalangan makhlukku. Jadi ada dua. Satu, wali-wali dari hamba-hamba. Wali-wali ni golongan yang terpilih lah. Ini hamba-hamba Allah yang terpilih, yang amal ibadah dia memang Allah Akbar, tak boleh cakap lah. Macam almarhum Mufti Nismillah Syekh Murtada, pada saya kalau orang kata wali, saya percaya. Pasal ada karamah. Karamah dia tu pun kami tengok sendiri. Waktu memimpin program solat istisqa, minta hujan, sebelum zuhur, kan, sebelum zuhur semayang zuhur, semayang istisqa, sebelum tu zikir setengah jam. Zikir je, zikir minta hujan tu. Zikir kami memang satu negeri ni semua kumpul beratus-ratus orang. Zikir itu kerja kami, zikir. Dia pimpin. Masuk zuhur, semayang zuhur, semayang istisqa, makan tengah hari. Mestilah makan. Takkan tak makan kan? Kita nak buat apa-apa ni, sebab tu duha pun kita nak bagi ramai orang pun kita buat sarapan pagi, orang mai. Orang datang. Banyak sikit tu soal kedua, tapi orang datang. Jadi dipendekkan cerita, setengah jam je. Selepas solat program tu, setengah jam tu, tak sampai, tak balik lagi atas bukit, hujan dah turun. Tu karamah dia. Inilah wali. Salah satu yang kita kata wali-wali daripada kalangan hamba-Ku ni, amalan dia memang satu hari zikir tak kurang daripada 16,641 kali ni. Almarhum memang cukup kuat zikir. Kalau pimpin majlis zikir tu 3 jam tak ada benda. Kita zikir lama setengah jam pun, apa imam ni lama sangat, bila nak doa ni, zikir panjang lah. Dia zikir 3 jam whole, zikir 3 jam tak ada apa. Ini wali-wali. Wa ahibbai min khalqi, dan kekasih-kasih daripada kalangan makhluk. Kekasih-kasih Allah, manusia yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengiktiraf sebagai kekasih-kekasihnya.
orang yang kekasih Allah. Macam Nabi SAW Habibullah kan. Tapi kalau tengok hadis ni, Nabi kata wa ahibbai, kekasih-kekasihku daripada makhlukku. Boleh jadi manusia, memang manusia, boleh jadi jin, wallahu alam. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna bi dzikri, dan mereka ini ingati dengan ingatanku. Alladzina yuzkaruna bi dzikri, dan mereka ini ingati dengan ingatanku. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala ingat kepada mereka. Sebab apa? Wa ulkaru bi dzikrihim, dan aku diingati dengan ingatan mereka. Ni punca dia, tuan-tuan. Kalau kita nak Allah Ta'ala ingat kita, kita ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je. Ingat pada Allah sepanjang masa. Zikir banyak, banyakkan zikir. Waktu kita pagi-pagi, ya. Ini pun ada saranan untuk ditambah. Sembahyang duha kita baca surah Al-Kahfi ayat 10 ayat mula, 10 ayat akhir. Saya tengah melihat di manakah waktu yang paling sesuai untuk buat benda ni. Tak tahu lagi, zikir, kita buat zikir pagi. Pagi-pagi tu zikir, Sebabnya zikir itu dengan kita menyebut Allah SWT, Allah Ta'ala akan ingat kita. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Macam mak ayah kita lah. Kita ingat mak ayah kita, mak ayah kita pun ingat kita. Tapi kalau kita tak ingat mak ayah kita pun tak ingat kita. Habis kita, tu je lah. Mudah. Kita ingat mak ayah kita, mak ayah kita pun ingat kita. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala pun ingat kita. Kalau dua-dua ni ada pada kita, bolehlah masuk dalam, kalau tak masuk awliya'i min ibadi, masuk dalam ahibba'i min khalqi. Kalau tak masuk dalam kategori wali, sebab wali ni dia terpilih, masuk dalam ahibba'i, itu tak apa. Masuk dalam kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk itu tak apa. Tak dapat masuk wali. Wali ni bukan senang, nak dapatnya ni bukan mudah, sangat susah. Lagi-lagi akhir zaman ni, lagi payah nak kenal orang. Kadang-kadang orang yang lekeh itulah nampak sebenarnya hebat. Orang yang nampak hebat tu sebenarnya tak ada apa pun, tak ada kehebatan apa pun. Itu yang susah, kan? Orang yang nampak jahat, sebenarnya itulah orang yang paling baik. Ini akhir zaman Nabi kata, orang yang nampak baik itu sebenarnya yang paling jahat. Susah nak cakap, payah, akhir zaman ni. Kita banyak terpesona dengan perkara penampilan zahir. Nampak pakai jubah, pakai serban, tertib. Tapi inilah dia orang yang banyak kejahatan. Orang yang nampak penampilan dengan keadaan dia yang selekeh, tak menampak macam tak terurus. Tapi inilah orang yang paling baik ni akhir zaman. Susah nak cakap, Tapi kalau kita jadi orang yang banyak mengingati Allah, dan Allah Ta'ala pun insya-Allah mengingati kita, maka dapatlah kita paling tidak pun ahibbai, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak wali pun, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan meletakkan kita dalam golongan kekasihnya, dan insya-Allah dengan itu kita akan bahagia kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti berada dalam syurga Al-Firdaus. InsyaAllah nazil Allah SWT, ya, syurga Firdaus.
bersama-sama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang baik kita ambil daripada hadis ini. Yang kurang itu daripada diri kita, kelemahan kita, ya, kekurangan kita. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan hadis, ya, dalam Al-Kitab Al-Thamin wa Thalathun, kitab yang ke-38 insyaAllah. Allah SWT akan bincangkan hadis yang ke-38 ini pada bulan kita yang akan datang. Wallahu Rasulullah a'lam wa bikum. Aku lakukan yang satu fazil li wa lakum. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.